Bilik air dalam rumah ni tak ada jamban ya. Biasalah kalau rumah kampung ni mestilah jamban dekat luar rumah. Biasa macam tu. Jauhnya tu lebih kurang 50 meter tau daripada rumah ni. Kebiasaannya bila dia mandi malam ni mesti ada terbau. Bau apa? Bau buah kuini lah, bau busuk lah, bau wangi lah, bau bunga lah. Kalau kadang-kadang tu orang kata bernasib baik, ada bau seram sikit kata dia. Bau apa? Bau kapur barus. Dan ayah saya waktu tu boleh pula terdengar tau suara orang perempuan minta tolong berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Baiklah, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya untuk hari ini, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah yang berkisar tentang Pontianak. Baiklah, mari kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, seperti yang KSM katakan tadi ya, kisah-kisah yang berkisar tentang Pontianak macam itulah. Okey, untuk kisah yang pertama ni tajuk dia Diekori Pontianak di Jalan Masjid Pro 2 macam tu cerita dia. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Al-Hafiz kata dia. Kejadian ni berlaku pada pertengahan bulan 7 tahun 2020 dan untuk makluman semualah, saya ni ataupun Al-Hafiz ni bekerja di kilang Pro 2 kata dia. Tapi saya daripada syarikat yang lain lah. Okey, waktu kerja saya pula ialah daripada pukul 8 pagi hingga ke 8 malam. Ini adalah shift pagi lah. Dan manakala shift malam pula bermula daripada pukul 9 malam hinggalah ke 8 pagi. Okey, kejadian tersebut ni terjadi apabila saya bekerja pada shift malam lah pada waktu tu. Dan waktu tu saya ni orang kata adalah sedikit masalah. Jadi saya minta pada pihak pengurusan untuk bagi saya kelonggaran ataupun pelepasan untuk balik awal tau. Jadi saya minta daripada pihak pengurusan untuk balik pukul 4 pagi macam tu. Kerana waktu tu saya ada kecemasan. Satu lagi, saya pun badan saya rasa tak berapa sedap badan tau macam tu. Macam nak demam pun ada rasa pada malam tu lah. Jadi apabila lah saya telah pun mendapatkan kebenaran untuk balik awal daripada pihak pengurusan ni, saya pun apa lagi kan, kemas-kemas barang saya, siap-siap lah untuk nak balik. Jadinya lepas dah siap kemas apa semua, siapkan segala urusan ataupun tugasan-tugasan saya yang pending ni, saya pun pergilah sekejap orang kata menuju ke smoking area bersama seorang kawan saya yang kebetulan waktu tu kawan saya seorang ni pun dia keluar nak rehat sekejap lah untuk nak isap rokok. Jadi kita orang pun berbual sekejap lah sambil isap rokok sebatang dua kan. Dan kawan saya ni mulalah membuka cerita pasal ada gangguan dekat jalan tersebut, jalan yang saya kata tadi lah. Jadi dia memberitahu bahawa ramai orang yang dah pun kena gangguan dekat jalan tu semasa dia orang melalui jalan tu lah. Jadi saya pun waktu tu ialah dengar member cerita kan, jadi ni saja nak berlakuk dengan aku ke apa benda kan. Jadi saya menganggap bahawa yang kawan saya tu cuma nak menakut-nakutkan saya je lah. Dan setelah selesai menghisap rokok saya ni, saya pun bersalam-salaman dengan kawan saya. Saya letak nama dia ni lah,
Hakim saya bersalam-salaman dengan si Hakim tu, dan selepas tu saya pun menuju pergi ke parking lot. Jadi waktu tu saya pergi kerja hanya dengan menaiki motosikal je lah. Satu, jimat kan, keduanya tak adalah nak melalui atau merempuh jam, itu yang lagi bagus ni kan. Jadi saya naik motosikal je lah untuk pergi ke tempat kerja. Waktu yang diperlukan untuk sampai ke rumah saya ni, kalau daripada tempat kerja nak balik ke rumah ni, hanyalah sekitar dalam 30 minit macam tu. Dan semasa dalam perjalanan keluar daripada kilang ni, saya pun dah rasa macam, satu, badan saya dah rasa tak sedap, hati saya pun rasa tak sedap juga tau waktu tu. Kenapa tau? Sebab saya teringat kisah ataupun cerita-cerita seram yang kawan saya ni tadi baru je ceritakan pada saya kan. Jadi pada waktu tu jalan agak lengang dan sunyi. Mananya tak lengang dan sunyi kan, waktu tu kan pukul 4 pagi, mestilah lengang dan sunyi kan. Hanya ada kenderaan bermuatan besar seperti trailer dengan lori saja yang melalui jalan untuk ke kilang tersebut untuk menghantar barang lah. Dan jumlah kenderaan yang ada waktu tu atas jalan ni sikit sangat tau. Memang lengang habis lah, senyap, sunyi dan sepi tau. Pada waktu tu saya ni sedang dalam perjalanan lah untuk pergi ke jalan masjid tu lah. Di depan saya waktu tu kebetulan lah ada sebiji trailer yang besar, yang panjang tu kan. Waktu tu saya Alhamdulillah memang rasa lega sangat lah, sebab ada trailer ni jadi tak adalah orang kata keseorangan, kesunyian. Ada jugalah peneman ni, saya pun rasa lega sikit lah. Hilang lah juga sedikit rasa ketakutan saya tu sebab dah ada peneman. Tetapi rasa lega tu tak lama tau. Saya mengambil keputusan untuk memecut dan memotong trailer tersebut. Dan di situlah bermulanya detik hitam saya. Okey, semasa saya nak memotong, saya pun dah kan, rock gear, jadinya saya melihat kat bahagian belakang trailer tersebut tu, dia punya canvas tu tak tutup tau. Dia macam berbuai-buai macam tu. Jadi bila dalam berbuai, bila canvas tu dia macam terselak sikit macam tu, saya perhatikan, macam saya terperasan macam ada satu susuk tubuh berkain warna putih macam tu lah dekat belakang tu, macam berdiri sambil memandang ke arah saya waktu tu. Tak nampak jelas lah sebab kain ataupun canvas dekat trailer tu dia macam terkibai-kibai macam tu, kejap nampak kejap tak nampak kan. Jadinya saya tak nampak dengan jelas lah kerana waktu tu dengan canvas tu punya pasal lah kan. Jadi saya pun terus tarik nafas dan anggap itu hanyalah orang kata imajinasi saya. Orang kata husnuzon je lah, tak payah fikir banyak-banyak lah. Jadi saya pun apa lagi terus pecut je lah motor saya kan, sehinggalah sampai dekat simpang 4 tu. Jadinya bila sampai kat simpang 4 tu, saya ambil ke kiri, manakala trailer ni terus jalan terus je lah. Jadi saya pun position belok kiri, tinggallah saya kembali ke sorangan meredah jalan yang agak sunyi tu. Jadi orang kata sebab tadi dah terperasan, otak tu dah start berfikir. Dengan sebelum tu pula dengan kawan saya menambahkan cerita seram tadi tu, tempat jalan yang saya lalui ni sekarang, saya pun waktu tu sambil nak menyenangkan hati tu, saya pun menyanyi-nyanyi lah sambil menunggang motosikal kan. Kata nak hilangkan rasa takut. Dan sebelum sampai dekat masjid tersebut tu, tiba-tiba saya rasa seperti saya ni diekori oleh sesuatu. Waktu tu badan saya dah macam shivering, menggeletar tau, macam peluh sejuk pun dah rasa macam tu lah. Dan serta-merta waktu tu bulu roma saya menegak. Saya waktu tu apa lagi dah rasa macam tu, walaupun tak nampak apa-apa lagi waktu tu. Mulut saya dah baca Astaghfirullahalazim. Saya bacakan surah-surah lazim yang mana yang saya ingat, mana yang saya hafal, dan saya hanya memandang ke depan straight je. Kan? Saya tak pandang kiri, tak pandang kanan. Yalah, untuk makluman anda semua, motor saya ni memang saya tak pasang side mirror tau. Okey, disclaimer sikit, salah tau, kena pasang side mirror sebab kita nak tengok orang daripada belakang. Tapi bagi mak-mak motor tahulah, kadang-kadang kalau ada side mirror tu, kalau malam-malam jalan, side mirror tu dia akan terbalik kan. Sebab apa? Anda sendiri tahulah. Okey, jadi saya sambung pada cerita dia. Jadi saya waktu tu tak adalah nampak apa-apa dekat sisi kiri dan kanan saya. Tiba-tiba saya terpandang sebelah kiri, lalu saya ternampak Cik Ponti tadi tu, yang apa saya ingatkan mungkin sekadar imajinasi saya, tapi kali ini betul-betul memang live, sebab Cik Ponti ni sedang terbang sambil memandang ke hadapan tau. Jadi saya jalan terus dan akhirnya sampailah dekat masjid tersebut tu. Dan waktu tu saya ni memberanikanlah diri saya untuk melihat ni, adakah Cik Ponti tadi tu ada lagi ataupun tak.
Alhamdulillah waktu tu benda tu pun dah hilang dah, tak ada lagi. Jadi saya pun meneruskan perjalanan dan sampailah ke simpang Sungai Choh. Lalu saya terus ke kanan dan teruslah sampai ke rumah saya. Saya bersyukur sangat tau, kerana gangguan tersebut ni berakhir setakat tu saja. Dan setelah sampai kat rumah, saya tunggu sebentar dekat luar rumah waktu tu untuk memastikan yang benda itu tidak mengikut saya pulang. Dan tips dia sikit lagi ialah, sebelum kita masuk rumah, of course lah basuh kaki, basuh tangan. Kalau boleh kat luar tu ambil wuduk dulu. Duduk sekejap dalam 10 minit kan. Kalau yang mana isap rokok, boleh lah isap rokok kejap kan. Tunggu 10 minit macam tu, rasa macam lain clear. Hati kita, manusia ni, kita macam ada sense sendiri tau. Kalau ada, walaupun kita tak nampak, hati kita akan rasa macam kan, kita akan rasa macam hati kita ni macam ada orang perhatikan ke. Selagi kita rasa macam tu, jangan masuk rumah dulu. Nak lagi kalau dalam rumah kita ada budak-budak, janganlah buat hal kan. Jadinya itulah tips dia. Okey, seterusnya ini adalah kisah seram yang pertama lah. Harap anda terhibur dengan kisah ni. Saya ada lagi kisah berkenaan dengan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Cik Pun ni. Okey, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Untuk kisah yang kedua ni, kisah kedua ni datangnya daripada Wak Man. Wak Man ni dia memang selalu sangat hantar kisah pada KSM lah. Saya tak silap, saya ni kisah yang keempat ke kisah yang keberapa, saya tak pasti dah. Banyak kali dah Cik Wak Man ni hantar pada kita. Okay, kita terus dengan kisah daripada Wak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh KSM dan semua pendengar setia KSM. Baik, waalaikumsalam Wak Man. Okey, ini Wak Man sekali lagi dengan salah satu cerita pengalaman Wak Man, kata dia. Kejadian ni berlaku pada awal tahun 1992 di Kampung Tanjung Adang, Gelang Patah kat Johor lah ni kan. Kampung tu dah tak ada dah lagi sebab kerajaan dah mengambil semua tanah-tanah milik orang kampung tersebut untuk tujuan pembangunan. Kampung apa tadi nama dia? Kampung Tanjung Adang ni. Tak pernah dengar lah Okey, kita terus dengan cerita dia Okey, saya masih ingat lagi kejadian yang berlaku tu. Waktu tu Wak Man ni waktu tu baru berumur dalam 15 tahun macam tu. Dan tahun tu adalah majlis perkahwinan kakak saudara saya. Dan seperti biasa, bila ada majlis-majlis macam ni, akan berkumpullah semua saudara mara ni, daripada jauh, daripada dekat, semua akan datang kat situ lah. Mestilah meriah sangat. Yalah, sebab dah lama tak jumpa apa semua kan. Jadinya nak dipendekkan cerita lah, kejadian yang menyeramkan ini berlaku pada malam hari tau. Kita ni ataupun Wak Man dengan saudara-saudara dia lah, 7 orang tau, menaiki motosikal meronda-ronda kawasan kampung lah. Dan sempat jugalah kita orang ni masuk ke kawasan ladang pokok getah yang dekat kawasan kampung kita orang ni. Jadi korang bayangkan bawa motor ramai-ramai kan, malam-malam, lalu masuk dalam kawasan kebun getah. Kawasan kebun getah, of course lah korang tahu kan, dengan gelap dia satu, dengan jalan dia tak bertar kan, jalan biasa, jalan tanah macam tu kan. Lepas tu kiri kanan pokok getah, lalu tengah-tengah ramai-ramai. Memang kalau kita ramai-ramai, kita tak rasa takut, memang rasa seronok je lah waktu tu. Yalah, nak-nak pun umur waktu tu 15 tahun kan. Okey, kita terus dengan ceritanya. So dalam 7 orang yang menunggang motosikal tu, adalah seorang ni, saudara saya ni, dia membonceng ni, dia duduk ni, dia duduk terbalik. Pernah tak yang bawa motor tu pandang ke depan, dia duduk terbalik pandang ke belakang tau. Duduk terbalik pandang ke belakang. Dan dia ni seorang sajalah yang dapat melihat ke belakang masa itulah. Dan masa kita orang dah masuk kawasan ladang getah tu, yang di belakang ni tanpa segan silu tau, kata dia, dia boleh berteriak pada kita orang, "Weh, apa benda tu yang terbang-terbang tu?" Kata dia macam tu tau. Alamak, kata Wak Man ni, dia pergi tegur lah pula apa yang dia nampak. Jadi sebenarnya daripada awal lah, bila nak masuki kawasan ladang pokok getah ni, memang Wak Man dah nampak dah benda tu sebenarnya. Tapi Wak Man ni diamkan diri je tau, dan terus je meredah lalu je kawasan tu lah Dan setelah dengar teguran daripada sepupu saya tu, saudara saya yang membonceng duduk kat belakang saya ni pun tepuk bahu saya, kata dia,
Jangan laju lagi man, laju man, terus. Dan waktu tu saya pun apa lagi kan, sebab dah semua ni dah takut, saya pun perah lah minyak kan, weng. So, dan dalam masa yang sama lah kita nampak lah benda tu masih mengikut kami tau. Panik, jangan cakap lah, memang panik lah orang berterabur semua kan. Dan dengan perasaan nak keluar cepat-cepat daripada ladang tu, dan kita orang pun perang tu memang tak tahu dah mana arah, memang gedah jalan. Dan setelah hampir 5 minit macam tu, kita orang semua dapatlah keluar daripada kawasan kebun getah tu dengan selamat. Alhamdulillah, syukur betul lah kita orang semua ni waktu tu. Dan kita orang ni teruslah menuju pulang ke rumah pakcik saya kan. Dan itu adalah salah satu cerita daripada Wakman, kata dia. Harap-harap cerita Wakman ni taklah terlalu panjang dan bosan. Dan Wakman ada lagi cerita yang berlaku penampakan pada waktu tengah hari di Singapura. Sampai sini sajalah cerita yang akan Wakman ceritakan. InsyaAllah ada cerita-cerita yang lain akan datang. Terima kasih Wakman atas kisahnya. Okey, ini adalah kisah yang kedua. Harap anda semua terhibur. Kita terus dengan kisah yang ketiga ya. Baiklah guys, untuk kisah yang ketiga kali, tajuk dia Pontianak dekat rumah kampung macam tu. Okey, tanpa membuang masa, kita terus ke kisah dia. Cerita kali ini ialah masa kami sekeluarga tinggal dekat sebuah rumah tau, yang terletak di selatan tanah air. Selatan tanah air tu dekat Johor lah ya. Okey, baiklah, sebut sedikit introduction pasal rumah ni, kata dia. Baiklah, rumah yang kami tinggal ni ialah rumah kampung yang besar, rumah dia yang terletak agak jauh ke dalam. Nak guna perkataan pedalaman macam tak sesuai tau. Sebabnya, menurut Kamus Dewan edisi kedua, kata dia, pedalaman ni bermaksud daerah yang jauh di darat ataupun daripada pantai tau. Jauhnya daripada bandar lah. Jadi rumah ni tak adalah jauh ataupun terlalu jauh daripada pekan sebenarnya. Cuma ianya agak jauh masuk ke dalam sedikit. Masa kita orang tinggal kat sini, kita orang ni tak adalah jiran kiri kanan ke depan belakang ke, tak ada. Memang rumah kita ni yang kita tinggal ni, rumah tu je ada satu-satunya dekat situ. Dan keliling kawasan rumah tu adalah hutan. Tapi tak adalah orang kata hutan tebal ke macam mana kan, tapi hutan jugalah. Kalau kena rompak ke apa, memanglah tak ada orang yang akan tahu. Nak masuk ke kawasan rumah tu, kena lalu lebih kurang 200 meter ke dalam dengan jalan batunya, jalan kerikil, jalan tar pun tak ada. Dengan kiri kanan jalan tu memang berhutan-hutan macam tu lah. Sunyi dan seram. Itulah gambaran sedikit yang boleh saya cakap ataupun boleh saya ceritakan mengenai rumah yang saya tinggal ni. Rumah ni adalah rumah nenek saudara saya lah. Tapi memandangkan anak-anak dia ni semua dah berjaya, dah kerja-kerja bagus apa semua, jadi nenek saudara saya ni pun pergilah tinggal dengan anak dia dekat bandar macam tu. Jadi nenek saudara saya ni pesan kepada kita orang lah, sebab waktu tu mak ayah saya ni taklah orang kata, bukan orang daripada keluarga yang senang, bukan orang yang senang kan. Jadi kita orang waktu tu tak ada rumah, jadi mintalah izin daripada nenek saudara saya ni untuk tinggal di rumah dia. Jadi nenek saudara saya ni bagi kami orang kata kebenaran lah, kalau nak tinggal rumah ni sampai bila-bila pun tak apa, kata dia. Hinggalah hari ni pun kami tak tinggal lagi rumah tu, kata dia. Kenapa? Sebab tanah rumah tu pun dah lama dah terbiak. Dan ini adalah sebabnya kenapa. Baiklah, mari kita teruskan. Ayah saya ni memang selalu balik kerja tengah-tengah malam tau. Masa ni ayah saya ni kerja dekat Melaka. Jauh Dan dia akan berulang setiap hari macam tu, daripada Melaka balik ke rumah dia. Malam tu macam biasalah, ayah saya sampai ke rumah lebih kurang pukul 12 malam tau. Jadi selepas sampai rumah apa semua, dia pun numpang makan. Teruslah ayah saya ni pergi mandi. Jadi untuk pengetahuan anda semualah, kami tinggal berempat je tau kat rumah tu. Yang ada kat rumah tu tinggal saya, mak ayah saya dengan adik saya seorang. Dan saya dengan adik saya waktu tu masih kecil lagi, dalam lingkungan umur kita orang ni 5 ke 6 tahun lah macam tu. Jadi mak saya pun boleh tahan jugalah, orang kata berani jugalah. Dia cakap
Dia tak pernah pun nampak apa-apa ataupun gangguan apa-apa pun dia rasakan dekat rumah tu. Jadi saya anggaplah yang ayah saya je lah yang diminati oleh hantu-hantu ni. Okeylah, kita balik pada cerita seram lah. Baiklah bilik air dekat rumah tu tutup pakai zinc je tau. Jadinya kalau time-time ayah saya ni balik kerja time pukul 12 tengah malam, tengah-tengah malam lepas makan apa semua, dah pukul 1 pagi, pukul 2 pagi macam tu kan. Jadinya kalau pagi-pagi macam ni nak mandi memang sejuk dengan angin luar tu sepoi-sepoi bahasa masuk dalam bilik air lagi. Jadi belum cerita lagi kalau waktu hujan kan, lagilah sejuk, memang tak mandilah jawabnya. Dan belakang bilik air tu ada parit tau, tempat saliran air mandi tu, air basuhan ke apa benda semua semua akan mengalir ke saliran air tu lah. Dan depan sikit daripada parit tu dah kawasan semak samun tau, agak tebal jugalah semak samun kat situ kan. Bilik air dalam rumah ni tak ada jamban ya. Biasalah kalau rumah kampung ni mestilah jamban dekat luar rumah. Biasa macam tu. Jauhnya tu lebih kurang 50 meter tau daripada rumah ni. Kalau malam-malam nak membuang, dengan segala hormatnya, biarlah besok je, tak payahlah malam ni, kata dia kan. Okey, memandangkan bilik air tu tutup pakai zinc dan beratap separuh je, jadi bolehlah dengar tau dengan jelas bunyi cengkerik hutan malam-malam, krik 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 krik. Memang jelas kedengaran. Menenangkan tapi agak creepy lah Dan menurut ayah saya lah, kebiasaannya bila dia mandi malam ni mesti ada terbau. Bau apa? Bau buah kuini lah, bau busuk lah, bau wangi lah, bau bunga lah. Kalau kadang-kadang tu orang kata bernasib baik, ada bau seram sikit, kata dia. Bau apa? Bau kapur barus yang orang meninggal tu, kata dia. Jadinya malam tu masa ayah saya tengah mandi lah, nasib ayah saya pada malam tu tak berapa baik lah, kata dia. Dan ayah saya waktu tu boleh pula terdengar tau suara orang perempuan minta tolong berkali-kali. Tolong, macam tu lah lebih kurang agaknya. Saya nak buat sound effect, nanti ada setengah pendengar kita yang terganggu. Saya pun tak berani lah sebab saya pun pendengar juga. Kalau ada yang buat sound effect tu macam creepy, dia tu rasa lain macam, jadi takut memanggil benda-benda tu. Okey, kita terus dengan cerita. Mula-mula perlahan tau, sayup dengar macam tu, macam daripada jauh. Dan lepas tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat orang minta tolong tu. Suara dia minta tolong tu macam daripada kawasan hutan dekat belakang rumah tu tau. Jadi waktu tu ayah kan, macam mana bila dengar macam tu, dia akan rasa risau tau. Risau kenapa? Mana tahu kot ada apa-apa kejadian ke kat belakang rumah tu kan. Ada betul-betul orang minta tolong ke. Kan kita kena risau dia benda-benda macam tu lah. Dan masa tu ayah ni taklah terfikir lagi orang kata negatif-negatif pasal hantu ke, pasal apa ke. Ayah saya langsung tak terfikir tau. Ayah saya memang macam ni tau, logik dulu. Lepas tu barulah fikir benda-benda yang hantu ke, benda-benda mistik ni kan. Jadinya waktu tu ayah saya dengar macam tu, ayah saya pun capailah tuala dia, pakailah lebih kurang macam tu kan. Dan jenguk, nak orang kata nak pergi jenguk lah, kot ada betul-betul orang panggil yang memerlukan pertolongan ke. Jadi belum sempat lagi ayah melangkah keluar daripada bilik air tu, suara minta tolong tu tiba-tiba bertukar tau, menjadi suara perempuan ketawa. Macam tu tau. Mula-mula ketawa kecil tau, macam tu, macam mengejek je kan. Lama-lama ketawa tu boleh jadi mengilai, bergema-gema lah. Waktu tu ayah dengar dalam bilik air tu tau. Dan waktu tu ayah saya, alhamdulillah, dia rasa sedikit lega lah. Kenapa tau? At least yang minta pertolongan tu adalah pontianak, bukan orang betul. Yelah, kalau orang yang minta tolong, risau jugalah kot ada jenayah ke apa benda yang berlaku kat belakang hutan tu kan. Dah satu hal orang kata nak kena panggil polis malam-malam buta macam tu. Masa tu telefon mana ada kan. Kalau ada jenayah terpaksa lah kena keluar pergi report dekat balai tau. Jadi ayah saya sambung lah mandi dia macam biasa, buat tak tahu je lah, lantak lah kau nak macam mana. Bagi dia benda tu dah biasa dah. Dekat tempat kerja dia pun ada juga jenis kapun, jenis suka mengilai macam ni kan. Jadinya nak mengilai ke, nak apa ke, lantak kau lah, kata ayah saya waktu tu kan. Jangan keluar tunjuk muka sudah. Kan, takut juga, seriau juga kalau diteringin nak tunjuk muka kan. Jadinya lama-lama dia dah mengilai macam tu. Agaknya dah penat agaknya dia mengilai ni. Dia menangis pula, kata dia. Lepas dia menangis, baby dia pula menangis, kata dia. Makin lama makin kuat.
makin lama makin kuat. Dan bila dah lama-lama macam tu, agaknya lah Cik Pon ni dah fed up agaknya dengan ayah saya yang tak layan dia. Dia mula dengan cara lain pula, gangguan lain pula tau. Dia mula cakar dinding zinc kat bilik air tu, guna kuku dia. Sambil cakar ni sambil ketawa. Dan ayah saya apa lagi, ambil segaya orang air macam tu, dia siram kuat-kuat kan. Dan pontianak tu waktu tu berhentilah kejap kan. Lepas tu dia buat lagi tau, dia garuk kat dinding tu kan. Apa benda yang digaruk tak tahulah. Waktu tu ayah saya pun ambil inisiatif yang kedua tau. Iaitu apa yang ayah saya buat waktu tu, dia terajang dinding tu, kerbang. Terus senyap pontianak tu tau. Mungkin terkejut agaknya kata dia kan. Tak pun dah terjatuh dalam parit. Dan mission complete lah kot kan. Dah berjaya buat orang tu marah kan lah. Pontianak ni dia nak mengganggu kita. Sebenarnya satu, nak buatkan kita takut, dan kedua mungkinlah nak buat kita marah. Jadinya selepas beberapa lama macam tu lah, kejadian dengan pontianak mengilai dekat bilik air tu, Kak Pon tu pun mula buat comeback semula. Yalah, korang ingat artis veteran je ke yang pandai buat comeback kan? Kak Pon pun pandai tau kata dia. Okey, kali ni dia dah berani tunjuk muka dia tau. Nasib baik Kak Pon ni dia buat comeback ni tunjuk kat ayah saya je. Buatnya kalau dia tunjuk dekat kami sekeluarga, tak kenanya kata dia. Okey, kita sambung lagi dengan kisah pasal Kak Pon ni. Okey, ayah saya kena kacau sekali lagi tau. Waktu ni lah waktu maghrib tau kata dia. Dan ayah saya balik kerja awal lah pada waktu hari tu. Dan saya dengan mak saya dengan adik saya waktu tu, kita orang dah balik kampung awal sebab ada urusan sikit dekat kampung waktu tu. Kampung kita orang ni tak adalah jauh mana. Adalah lebih kurang dalam 20 km je daripada rumah. Yalah, memandangkan rumah tu jauh daripada semua orang. Dan waktu senja pun dah sunyi dah. Macam tengah malam tau. Bunyi kereta lalu lalang memang langsung tak kedengaran daripada rumah yang kami tinggal ni. Jadi waktu tu dah buat ayah saya balik awal time maghrib ni kan. Jadi ayah saya orang kata nak siap-siap lah, mandi-mandi sekejap, masuk bilik untuk nak sediakan beg baju. Sebab ayah saya pun nak kena ikut balik kampung juga waktu tu kan. Sebab dia kerja. Jadi kami sekeluarga ni dah balik kampung dulu. Jadi ayah ni dah balik kerja, barulah dia siap-siap kemas baju nak ikut kita orang balik ke kampung. Dan dalam masa dia kemas-kemas baju dalam bilik tu, tiba-tiba dia macam dia dengar ada orang tengah masak tau kat dapur. Bunyi meriah, kelentang-kelentung kan. Macam sibuk pun, macam dekat restoran gerai tepi jalan tengah masak macam tu kan. So memang bunyi meriah macam orang tengah masak nasi goreng lah lebih kurang kan. So daripada bilik ni nak ke dapur tu agak jauh jugalah kena lalu ruang tamu dulu tau. Dan rumah yang saya ni, saya cerita pasal rumah ni rumah ni dia macam memanjang gitu tau ke belakang. Jadi ayah saya ni dah seram tau bila dengar bunyi macam tu. Nak tak nak dia kena pergi cek juga. Yalah, sebagai seorang ketua keluarga yang bertanggungjawab, mestilah kena cek kan. Dia pun pergi cek Orang kata takut-takut kalau mak pet ke nak mencuri barang ke apa. Dan mak pet ni memanglah orang kata salah satu masalah kita orang tu duk. Sebab mak pet ni selalu nak ceroboh rumah tu untuk dijadikan stesen dia orang untuk naik ke bulan tau. Dan sebab tu lah ada beberapa ruang dalam rumah tu berkunci dan tak pernah pun digunakan. Okey, takut jugalah nak jaga rumah besar-besar macam tu kan. Baiklah, kita sambung ke cerita di balik semula. Dan ayah saya waktu tu pun jalan perlahan-lahan lah. Kot-kot takut lah orang yang dekat dapur tu terdengar pula kan. Jadi ada pintu lah. Nak masuk ke dapur ni ada satu pintu tau. Dekat pintu tu ada langsir yang memisahkan antara bahagian dapur tu dengan ruang tamu lah. Jadi ayah saya pun mengintai lah dekat balik langsir tu. Dia tengok macam tu lah mengintai tau. Korang tahu apa yang ayah saya nampak tak? Okey, ayah saya ni nampak seorang perempuan berambut panjang tau, dengan jubah putih ni, tak berapa nak putih lah sebab dah kotor, macam kotor-kotor kena tanah waktu. Sebab dalam rumah jadi memang nampak dengan jelas tau. Dia punya macam mana susuk tubuh benda tu memang nampak jelas. Mungkin Kak Pon tu baru bangkit daripada kubur kot, sebab dengan baju dia kena tanah-tanah macam tu kan. Rambut dia ni panjang sampai pinggang dengan kusut masai. And menurut ayah saya lagi, dekat rambut dia ni nampak macam akar-akar kayu yang kering tu tau. Macam kasar benar macam tu. Dan dekat rambut itu ada banyak ulat-ulat putih yang meletik-meletik tu kan. Mungkin ulat sampah dah, yang ulat sampah warna putih macam tu lah agaknya kan. So jubah yang dia pakai ni labur sampai menyapu lantai tau. Kaki dia memang tak nampak lah jejak tanah ke tidak kan. Dan masa ayah saya intai tu tiba-tiba Kak Pon ni daripada sibuk kelentang dia terus berhenti tau. Tak bergerak langsung tau.
diam dan statik je beberapa ketika. Mungkinlah Kak Pun ni dia sedar ke ayah saya tengah perhatikan dia waktu tu kan. Walaupun ayah saya ni intas secara sorok-sorok je, tapi mungkin dia perasan lah. Jadi jarak ayah saya ni dengan Pontianak tu tak jauh tau, lebih kurang dalam 3-4 meter je macam tu. Dan Pontianak tu membelakangi ayah saya. Maksudnya Pontianak tu menghadap ke sana, ayah saya kat sini. Dan di sebalik langsir macam tu. Jadinya Kak Pun ni membelakangi ayah saya lah. Dan sebab dapur gas tu menghadap, untuk kalau memasak tu menghadap ke tingkap, dan lepas tu Pontianak tu dia macam macam tu tau. Mungkin marah lah agaknya Dan ayah saya apa lagi, dalam kiraan 1, 2, 3 fam, terus cabut lari kata dia. Ayah saya ni punya lari langsung sikit pun tak toleh belakang tau. Tak tahulah Kak Pun tadi tu dia teruskan memasak ataupun dia kejar ayah saya. Ayah saya langsung tak perasan sebab dia tak pandang belakang langsung tau. Dengan tak sempat nak ambil bagnya, dengan tak kunci pintu rumah dia, ayah saya waktu tu terus start motor terus balik kampung kata dia. Dan sampai kampung ayah saya pun tak ceritakan pun kisah yang terjadi ni pada kat mak saya ke pada saya ke ayah saya, langsung tak ceritakan. Sebab dia simpan je. Orang kata dia simpan cerita ni sendiri-sendiri je. Walaupun orang kata perasaan membuat-buat untuk nak ceritakan tu ada, tapi dia tetap simpan. Sebab kenapa tau? Biasalah sebagai ketua keluarga, dia nak kena jagalah anak-anak dia ni, isteri dia ni, biar jangan takut. Okeynya. Dan ayah saya ni hanya ceritakan pada kami selepas kami sekeluarga pindah daripada rumah ni. Kita pindah ke rumah lain beberapa bulan selepas kejadian tu lah. Mungkin ayah saya risau lah. Macam saya cakap tadi lah, kalau dia cerita awal-awal, mungkin mak akan takut, saya pun akan takut untuk duduk kat situ lah masa ayah tak ada kat rumah. Okey, untuk pengetahuan anda semualah, rumah tu pun terbakar 20 tahun yang lepas. Sebabnya Mak Pet selalu menyusup masuk dalam kawasan rumah tu, dan angkara diorang ni lah yang rumah tu terbakar. Dan nasib baiklah pada hari ataupun kejadian kebakaran tu berlaku, kita orang semua tak ada kat rumah. Kita orang waktu tu balik kampung, dan kebakaran tu habis semua. Perabot-rabot, barang berharga, termasuklah barang paling berharga sekali, basikal kesayangan saya kata dia ikut terbakar. Kalau basikal tu tak terbakar lagi, mungkinlah hari ni saya boleh join dak-dak cyclist kayu basikal tengah highway kata dia. Janganlah macam tu kan. Lepas daripada hari kejadian kebakaran tu, ayah saya pun ambil keputusan untuk berpindah ke bandar bagi memulakan kehidupan baru. Dan ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar kisah ni sampai habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.